Kita tengok kalau buku cetakan sama dengan saya muka surat 75 kan? Ataupun dalam tajuk Mujahadah, masih tajuk Mujahadah, hadis yang ke-17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'u walahu ila yamiddin. Rabbi syurah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi wa thawabihi maghfirati wa ridwanihi wa husnul khatimah 'inda al maut wa raf'a darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibtigha'a syafa'ati yaumil qiyamah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah syamila khairatid dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat dipilih oleh Allah untuk berada di taman-taman syurga. Allah memilih hamba-hamba tertentu, hamba-hamba pilihan sahaja yang diberikan keimanan, ketakwaan dan akhlak yang baik. Berbanding dengan keduniaan, Allah beri kepada siapa saja. Innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah akan berikan keduniaan tu kepada siapa saja, walaupun pada orang yang dia sayang maupun orang yang dia tak sayang, dia benci, tetap dia dapat keduniaannya. Tetapi tentang akhlak, tentang agama, tentang iman, Allah hanya pilih kepada orang yang dia sayang sahaja. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sentiasa dalam keadaan ini sehinggalah ke akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah saat kematian. Amin ya rabbal alamin. Kita tengok kalau buku cetakan sama dengan saya muka surat 75 kan? Ataupun dalam tajuk Mujahadah, masih tajuk Mujahadah, hadis yang ke-17. Hadis daripada Sa'id bin Abdul Aziz dari Rabi'ah bin Yazid dan Abul Idris Al-Khulani dari Abu Dar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima yarwi anillahi ta'ala tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي. Al-Hadith. Kita tengok maknanya. Sabda baginda Rasulullah SAW, maksud Rasulullah meriwayatkan hadis ni daripada Allah Ta'ala. Ini namanya hadis Qudsi daripada Allah Subhanahu wa taala, yang maha pemberkah lagi maha luhur, di mana Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim, iaitu anaya, pada diriku. Maksud apa dia? Allah haramkan untuk Allah sendiri, hukum tu untuk Allah juga, haram, tak boleh zalim kan? Allah haramkan untuk dia juga, bukan Allah hanya haramkan untuk hambanya, manusia aja, tapi untuk Allah pun haram menzalimi. Maknanya pada diriku, dan aku juga mengharamkannya kepada kamu sekalian. Maka janganlah kamu sekalian saling anaya menginaya. Maksud jangan saling zalim menzalimi.
Kita baca dulu makna. Wahai hambaku, kamu sekalian itu tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kamu sekalian kepadaku, nescaya aku akan beri petunjuk kepadamu sekalian. Wahai hambaku, kamu sekalian itu lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kamu sekalian kepadaku, nescaya aku memberi makan kepada kamu sekalian. Wahai hambaku, kamu sekalian itu telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mohonlah pakaian kamu sekalian kepadaku, nescaya aku memberi pakaian kepadamu sekalian. Wahai hambaku, kamu sekalian selalu melakukan perbuatan dosa, baik malam maupun siang. Dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Maka mohonlah ampun kamu sekalian kepadaku, nescaya aku memberi keampunan kepada kamu sekalian. Wahai hambaku, sungguhnya kamu sekalian tidak akan bisa berbuat sesuatu yang merugikan aku dan tidak akan bisa berbuat sesuatu yang menguntungkanku aku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama sampai orang yang terakhir, orang pertama sampai orang terakhir, maksudnya semua manusia, baik manusia maupun jin daripada awal hingga akhir jin, di antara kamu sekalian itu merupakan hati seseorang yang bertakwa, nescaya yang demikian itu tidak akan menambah kebesaran kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama sampai orang yang terakhir, baik manusia maupun jin, di antara kamu, itu merupakan hati seseorang yang jahat, nescaya yang demikian itu tidak akan mengurangi kebesaran kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama sehingga orang yang terakhir, baik manusia maupun jin di antara kamu sekalian, berkumpul pada satu lapangan, kemudian mereka semua memohon kepadaku, nescaya aku akan mengabulkan permohonan masing-masing dari mereka. Yang demikian itu tidak akan mengurangi dari apa yang ada padaku, kecuali hanya seperti berkurangnya air samudera, ini air laut, bila diambil dengan jarum. Wahai hambaku, segala sesuatu itu tergantung dari amal perbuatanmu, dan semua itu aku perhitungkan, kemudian nanti akan kuberikan balasannya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan sebaliknya, yakni keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci maki kecuali pada dirinya sendiri. Riwayat Imam Muslim. Okey, kita tengok balik daripada awal makna tadi. Yang pertama sekali, ini hadis Qudusi, firman Allah Ta'ala, tetapi dia bukan ayat Al-Quran. Apa dia yang pertama tadi? Allah mengharamkan kezaliman untuk dirinya sendiri. Maksud Allah takkan berlaku zalim. Sebab Allah haramkan hukum untuk dia. Haramkan zalim tu. Jadi Allah tak berlaku zalim pada hamba. Maksudnya kalau hamba tu layak syurga, Allah takkan zalim hamba dalam neraka. Tu zalim Allah. Kalau hamba tu layak neraka, boleh jadi Allah pemaaf, Allah maaf masuk syurga. Tapi kalau masuk neraka pun layaklah, dia yang pilih amalan neraka dia. Allah bukan sengaja-sengaja nak buat. Tu maksudnya Allah takkan buat zalim. Allah akan balas selayaknya. Okey, itu yang pertama. Maka Allah, yang kedua, Allah juga minta, Allah juga larangkan kezaliman, saling zalim menzalim sesama hamba. Zalim sesama hamba. Jadi berarti, kalaulah orang buat kezaliman kepada kita, jangan kita balas balik sebanyak tu, sezalim tu juga. Terkadang malah orang buat zalim pada kita, kita balas lagi dahsyat. Itu lagi bahaya. Contoh, orang buat zalim kita, mungkin dia curi selipar kita. Kan? Mahal lah selipar kot. RM200 kot. Kan? Orang kaya punya selipar ni. Kata RM200. Rugi RM200. Baru beli sangat. Rugi. Kita doa, ya Allah, hancurlah dia, keluarga dia, rumah dia, balak bencana. Siapa zalim? Orang tuan punya selipar yang zalim. Dia balas melampau sangat. Kan? Untungnya dia, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Allah bagi pahala kehilangan ni, dan Allah ganti yang lebih baik. Untung. Dia dapat pahala, Allah ampun dosa dia. Allah ganti yang hilang 200 itu, tak dapat yang lain lebih banyak.
Bukan ganti selipar balik, dapat 200 balik. Jangan nampak macam tu. Kadang Allah ganti dalam bentuk lain. Bentuk selamat daripada kemangan kereta. Keluar tadi, sikit lagi nak kena. Kan? Mungkin yang tu balasan daripada kita sabar hilang selipar tadi. Kalau tidak, pom kena tu, kereta dah berapa ribu nak kena baiki pula. Habis masa kita kena pergi report polis pula. Kan? Lagi beribu pula tu. Rugi kita. Ini Allah selamatkan, berarti itu mungkin balasan Allah ke atas kesabaran kita yang 200 hilang tadi. Tapi kalau kita doa bagi hancur rumah dia, Allah, semuanya, bagi dia kena balak. Kan? Walaupun kita doa setimpal, ya Allah bagilah dia pun hilang RM200 juga, ya Allah. Kasut kita 200, ya Allah bagilah dia pun hilang 200. Kan? Dia hilang 200, satgi dia curi kawan lain pula 1000 pula. Jadi berpanjangan lagi. Kita nak bagi ngam-ngam je. Tapi dia berpanjangan lagi pula. Dia hilang 200. Habis aku nak curi lagi pula. Dia curi yang 1000 pula. Punca daripada kita. Alangkah baiknya kita doa bagi dia hidayah, bertaubat pada Allah Ta'ala. Aku kira sedekah lah tu. Kan? Dan semoga Allah balas dengan baik. Kebaikan yang lebih baik. Lebih baik daripada apa yang hilang. Itu orang yang mulia. Hati akhlaknya Rasulullah SAW. Untung ini orang cerdik. Dengan musibah kecil, dia dapat untung banyak. Untung dia. Masya Allah. Itu jangan saling zalim menzalimi. Okey, zalim ni ada 3 tingkatan. Kita kata 3 kategori, 3 tingkat. Kezaliman yang pertama, hamba zalim pada Allah. Macam mana hamba boleh buat zalim pada Allah? Macam mana? Kalau dia mensyirikkan Allah Ta'ala, itu zalim pada Allah. Dia sembah lain ataupun dia anggap ada lagi benda lain yang lebih hebat, sama taraf dengan Allah. Seperti orang musyrik. Yang menyembah berhala, menganggap berhala tu setaraf dengan Allah Ta'ala. Ini zalim pada Allah. Yang ni Allah tak akan ampun dosa dia. Selagi dia sendiri tak minta ampun. Yang syirik lah. Zalim pada Allah. Termasuk zalim pada hukum hakam Allah. Zalim pada ayat Allah Quran. Zalim pada kekasih Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW. Itu juga menzalimi Allah Ta'ala. Tingkatan yang kedua, ini yang pertama tadi bahayalah. Akan dikenakan azab terus. Na'udzubillah min zalik. Hina Quran. Itu zalim pada Allah. Habislah hina Quran, terkeluar Islam, azab lah dia. Okey, tingkatan yang kedua, zalim kepada hak kenabian. Hak Nabi Muhammad SAW. Hak kenabian apa? Patut kita dengar arahannya. Sami'na wa ata'na contoh. Kita patut amalkan sunnahnya. Sebarkan sunnahnya. Tapi sunnah dia kita benci. Tak suka. Arahan dia kita buat tak peduli. Dengan hukum hakam yang Nabi ajarkan. Tak nak. Ini zalim pada Nabi SAW. Dosa besar. Kan? Bergantung. Kalau benda tu ialah sunnah. Benda sunat. Dia tak buat. Tak zalim lah. Itu benda sunat pilihan. Tapi dia hina. Ini zalim. Jahat. Hina sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, zalim sesama hamba lah. Sama ada manusia pada manusia, manusia pada binatang dan sebagainya. Kepada binatang pun dia ambil kira. Ya. Walaupun binatang dengan binatang. Allah akan hitung balik di akhirat nanti engkau zalim pada binatang ni. Seperti Nabi sebut, kezaliman Allah akan ungkit balik walaupun kambing yang tak ada tanduk, lemahlah. Asyik kena buli dengan kambing yang tanduk kuat. Kambing kuat ni tanduk dia, buli dia. Zalim kambing seekor lagi. Di akhirat nanti yang kuat Allah jadikan lemah, yang lemah jadi kuat. Balas balik. Dulu kena tanduk 100 kali, dia tanduk balik 100 kali. Takat tu je lah. Kalau binatang ni. Takat tu je lah. Akhirnya mereka mati jadi tanah gitu. Tak ada syurga bagi mereka. Tak ada neraka bagi mereka. Binatang. Kalau binatang pun Allah ungkit, takkan manusia. Satu pensil ni takkan nak ungkit. Kena. Walaupun qadiban min arak, kata Nabi. Walaupun kayu sugi. Sanggup tak saya nak jual kayu sugi saya? Kan? Nak beli tak kayu sugi saya ni kalau jual RM5? Tak ada siapa nak beli pun. Tak ada harga pun. Orang tak nak pegang pun geli. Kan? Maksud tak bernilai. Itu pun kata Nabi, boleh jadi itu sebab dia terhumban dalam neraka.
Kalau dia zalim bernilai sekadar kayu sugi tadi. Kalau pensel ni kira, kalau bagi ke orang nak juga kan. Mahal juga, ada harga juga. Kan? Tapi kayu sugi tak ada harga. Kalau zalim, contohnya zalim apa kayu sugi, ambil orang punya. Kan? Pergi buang, ambil campak buang. Kan? Kawan tu nak guna, mana kayu sugi aku? Tu zalim tu. Kecuali orang tu, ya Allah aku maafkan semua orang buat salah dengan aku. Selamatlah dia. Jadi kita ni, pasti orang yang dizalimi tu, walaupun sekecil tadi ni, tetap akan tuntut di akhirat. Akan tuntut di akhirat. Kecuali dia sempat minta maaf dengan orang yang dia zalim, selesai kesnya. Tak ada diungkit lagi dah. Kan? Itu kalau kita dizalimi, kita akan tuntut dia. Kan? Tapi kalau, itu kalau kita dizalimi, kita boleh tuntut. Tapi kalau ada, Nabi sebut, di akhirat nanti, atadruna manil muflis, kamu kenal ada orang yang muflis. Sekian-sekian, para sahabat tahulah muflis hilang harta semuanya. Nabi kata bukan itu aku maksudkan, muflis di akhirat ni yang aku maksudkan. Iaitu orang yang masa matinya, pahala banyak, lengkap semuanya. Tak tinggal solat, tak tinggal puasa, semua wajib buat, sunat pun banyak. Tapi bila di akhirat, orang datang tuntut. Kan? Anak tuntut, isteri tuntut, jiran tuntut, kawan-kawan kenalan tuntut, yang tak kenal pun datang tuntut. Pasal apa? Dulu kita sebar gambar dia contohnya. Gambar fitnah dia. Kan? Dia datang tuntut kita, kita tak kenal. Siapa ni? Tak kenal pun. Oh, kau sebar gambar aku dulu. Contohnya. Jadi semua datang tuntut. Allah kalau sayang pada yang dituntut, Allah sayang, Allah nak selamatkan dia juga walaupun dia ada kezaliman-kezaliman. Mungkin Allah offer kepada yang menuntut. Wahai si fulan, kau tengok tu sana. Dia pun tengok. Cantiknya syurga, hebatnya, wanginya, bergemerlapan, hebat. Milik siapa tu ya Allah? Allah berfirman melalui malaikatnya, itu milik seseorang yang boleh buat yang boleh beli bayaran, dia dapatlah. Ada bayaran, duit mana nak bayar? Bayarannya adalah kemaafan engkau. Kau cancel tuntutan. Padam kes. Tarik balik report. Tutup kes. Kalau kau sanggup. Kau dah bayar, kau dapat tu. Oh, kalau macam tu, okey, aku cancel. Tutup kes. Padam report. Nak ambil yang tu. Lepas tu si fulan yang dituntut, engkau tadi bukan nak ambil pahala ke? Aku nak bayar ni. Kan? Tadi dah bayar, aku cancel report. Padam kes. Jadi Allah kata kau dah padam, engkau bersama dengan dia dua-dua masuk, ambil lah tu. Ada seorang satu dalam tu. Kan? Dua-dua dapat. Kalau mau memberi kemaafan, itu nilai kemaafan sangat hebat. Tambah lagi tak tunggu akhirat, dunia lagi dia ada maaf-maaf dah. Lagi cepat dapat yang tu. Lagi cepat dapat. Seperti kisah selalu saya sebut dan selalu kita dengar. Seorang lelaki yang Nabi kata, kalau kamu nak tengok ahli syurga, nanti dia masuk pintu tu, dia sembahyang tani. Abdullah bin Umar waktu tu duduk. Abdullah bin Umar budak-budak. Baru umur lebih kurang berapa tahun, 9 tahun, 10 tahun. Jadi dia nanti, Pak Haji mana nak masuk ni? Hajjah ke haji ke? Kan? Tunggu-tunggu, masuklah Pak Haji seorang sahabat Nabi yang tak terkenal. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan sini-sini hebat-hebat ni. Tak terkenal pun, orang tak tahu pun. Masuk sembahyang tu. Tempat Nabi tunjuk. Kan? Malah dalam riwayat lain kata Nabi sebut 3 hari, hari ni, esok sebut lagi. Tepat orang tu juga. Maka dia ni, Abdullah bin Umar ni pintar sikit lah, cerdik. Dia pergi, pakcik, boleh tak? Tolong saya. Apa? Saya ni tak boleh balik rumah, nak tidur rumah pakcik. Kan? Boleh. Dia nak tahu, nak siasat. Edisi siasat ni. Nak siasat apa amalan Pak Haji ni sampai Nabi kata dia ahli syurga. Tunggu malam. Tengok tidur biasa je. Kan? Lepas tu bangun sempatlah tahajud sunat-sunat. Pergi sembahyang subuh. Macam orang lain juga. Sama semua sahabat macam tu. Kebanyakannya ada yang luar biasa tu lain lah. Kebanyakannya macam tu. Itu akhirnya dia tanya, apa punca yang Nabi dah jamin engkau syurga ni? Dia tak tahu, tak ada lah amalan hebat-hebat. Biasa je. Kan? Tak apalah. Dia pun nak balik. Sebelum keluar pintu rumah, tuan rumah tadi ni panggil, Abdullah bin Umar, sekejap. Mungkin dah jadi rutin malamku sebelum aku tidur.
Aku akan pejam mata, siapa yang buat silap aku tadi ni, dia mungkin siku aku, mungkin ambil barang aku, kan? Mungkin buat salah pada aku, ya Allah, aku maafkan dia ya Allah. Ampunlah dosa dia segala-galanya, ampun dosa aku juga. Abdullah bin Umar kata yang ni lah ni. Ni sebabnya Nabi kata dia syurga dah. Sebelum mati lagi. Kalau kita nak dapat cop jaminan syurga, itulah sikap kita. Maaf. Jadi bukan senang nak maafkan orang. Senang. Sekarang boleh maaf, tak apa, saya maafkan. Okey. Besok dia buat lagi. Ish, aku ni tak ada dah, aku tak ada maaf dah. Tapi pujuk-pujuk boleh. Okey. Kali ketiga, kali keempat, tobat aku tak maafkan dah. Tak tobat dah. Buat benda yang sama. Tu dia. Bukan senang. Tak ada. Kalau kita maaf, yalah. Hati kita memang sakit. Tengok muka dia geram je kan. Aduh, dia ni yang punya pasal ni. Sakit. Sakit tu biasa. Tapi jangan keluar mulut. Jangan keluar perbuatan. Cukup. Geram. Tapi, dia tu dia punya. Dah cakap. Cakap macam tak maaf balik. Tercatat balik dosanya. Maaf terlupa. Ya. Apa dia? Hati kita tak maaf, tak diambil kira. Cakap hati tak dikira lah. Dikira yang mulut kita. Kan? Benda dendam ni, luka memang lambat nak baik kan? Itu kan Allah pun bagi peluang ke kita 3 hari. Bergaduh dengan orang 3 hari je. Tak dicatat dosa lagi. Kan? Masuk hari keempat, masih tak maaf, tak settle juga, dah catat dosa besar. Dan simpan benci ni, dendam benci ni, maksudnya dengan mulutnya, dengan kata-katanya, tak maaf, aku duk cerita kat orang, merata. Benci orang tu. Tapi dalam memanglah, dalam, sakit. Itu tak ada ambil kira. Tapi mulut ni cerita kat orang, aku tak suka kat dia, dia yang buat ni, aku tak suka dia yang buat ni. Mengumpat, tetap dapat dosa mengumpat. Tapi Nabi kata, al-bughdu iyyakum wal-bughdha, hati-hati kamu, jangan sekali kamu saling benci, simpan benci lama-lama. Dendam tu. Duk marah-marah tu. Innal bughdha hiyal haliqah. Kerana sifat benci tu adalah pisau cukur. Cukur apa? Bukan cukur bulu kata Nabi. Tapi cukur pahala. Licin pahala kita. Licin pahala. Penat kita bangun tahajud. Penat puasa sunat. Penat banyak duit kita sedekah. Habis duit kita sedekah. Bagus, Alhamdulillah. Tapi benci tu ada lagi, habis kikih. Licin masuk dalam kubur di akhirat, tengok mana pahala sedekah aku. Aku sedekah kat Mat Tafiz, sedekah ke masjid, pembinaan dan segalanya. Mana pahala, tak ada. Engkau sendiri yang cukup. Mana? Gitulah lebih kurangnya. Hancur terus. Bukan dalam skam. Skam dia nampak cantik. Ni memang licin. Kan? Kena Hurricane Milton. Habis. Kan? Kena Gaza punya perang. Licin, rumah tinggal tanah. Melakukan kezaliman, ya. Yalah. Betul lah tu. Ada benda tersalah ke saya cakap tadi? Memang Allah zalim diri dia sendiri. Maafkan orang zalim. Orang zalim tu tetap dosa. Dia dosa pada Allah Ta'ala. Kecuali dia zalim pada kita. Kalau kita sanggup, saya maafkan kamu. Padam dosa dia. Kita tolong dia selamat daripada neraka. Kita pun dapat pahala yang banyak. Kalau zalim dia pada orang, orang tu dah maafkan, Allah maafkan. Allah padam. Kalau dia zalim pada Allah, takkan kita nak maaf. Tak bolehlah, Allah yang menentukan. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita ni, orang tu buat zalim pada Allah, pijak Quran. Contohnya, kita tak payah maafkan, yalah dia maaf. Siapa kita? Kita bukan wakil Allah pun nak maafkan. Dia buat salah dengan Allah. Kalau buat salah dengan saya boleh maafkan. Ni dia salah dengan Allah. Allah Ta'ala. Tak boleh nak.
Jadi kalau kesalahan pada peribadi, pada kita yang berhak memberi maaf, kita maafkan, settle. Tapi sekarang dia bukan zalim pada saya. Zalim pada satu umat. Contoh, katalah duit syarikat. Dia songlaplah duit syarikat. Dia ataupun duit kerajaan ke kan. Yang tu nak minta maaf kat siapa? Ni bukan duit seorang tu Perdana Menteri punya. Ni semua umat. Rakyat semua. Itu taubatlah. Mudah-mudahan Allah ampun lah. Carilah jalan untuk dipadam kezaliman tersebut. Kan? Terbuka. Benda hak harta, maaf saja. Kalau ialah terbuka pun yang dengar berapa orang je. Kan? Dan kalau harta, dia kena pulangkan balik harta tu. Kecuali orang tu maaf sungguh lah, tak payahlah pulang balik. Saya ambil lah. Kerajaan tadi. Tak boleh lah benda tu. Khianat kepada rakyat, khianat kepada Allah Ta'ala, dosa lah. Nak minta maaf dengan siapa? Ya, minta maaf tak tahu. Terbuka seorang dua dengar. Depan TV yang dah mati macam mana? Duit dia juga. Ini bahaya, bertaubatlah pada Allah. Mudah-mudahan Allah terimalah kan. Ya? Ya. Kita memang kalau orang yang dizalimi itu, dia maafkan tak payah bayar. Tak apalah, aku halalkan. Itu tak payah nak cari waris dan apa semua. Tapi kalau kita buat zalim pada satu orang, mungkin hutang tak bayar. Lepas itu orang tu dah mati. Kita kena cari waris. Minta maaf daripada dia dan tunai. Kalau waris kata tak payah bayarlah, saya tak payahlah. Mak ayah pun dah meninggal kan. Tak payahlah, saya halalkan. Mudah-mudahan selamat dia. Tak payahlah bayar. Kalau dia rajin nak buat juga, dia rasa bersalah juga, masuklah tabur masjid atas nama arwah yang kita zalim tadi. Tapi kalau orang tu tuntut, boleh saya maafkan. Tapi kau kena bayar balik hutang RM1,000. Kena bayar kan tu. Cari lubang cacing macam mana pun. Kena bayar juga. Jadi terpulang pada orang yang dizalimi itu, macam mana tahap dia maafkan. Kalau dia maaf dan halal, tak payah bayar. Kalau maaf saja tapi kau kena bayar. Kena bayar. Tak jumpa waris. Orang mati. Tak kenal mak ayah dia. Siapa kita pun tak kenal. Tak tahu pun. Kan? Macam mana? Itu last pilihan. Mudah-mudahan itu Allah terima. Apa dia? Kita derma atas nama dia. Lebih daripada apa yang kita ambil. Hutang RM1,000. Bagilah RM3,000 kat dia. Kan? Ataupun RM10,000. 10 kali ganda. Mudah-mudahan nampak kesungguhan kita ni nak cari kemaafan. Mudah-mudahan Allah ketemu di akhirat. Allah offer yang tadi ni. Kau jangan tuntut. No syurganya. Kita bersungguh ni. Kita bersungguh. Kan? Atas nama dia. Ya Allah aku. Sebut, ya Allah aku wakafkan duit ni RM1,000 yang aku hutang pada Muhammad contohnya kan, kat mat tu, ya Allah mudahan ini sebagai bayaran hutangku pada dia, wakaf untuk madrasah. Sama banyak, nampak macam tak apa sungguh sangat. Duit kita pun nilai dia tak sama dah. Bagilah lebih. Nampak kita bersalah sangat ni. Macam contoh kita kalau salah kena kereta orang tu kata bagi RM100, kita mungkin bagi RM150. Memang saya maaf dia. Okeylah. Nak tunjuk kesungguhan kita nak minta maaf ni. Aduh, kan. Non-Muslim tak boleh zalim. Fala tazalamu tadi sama hamba. Sama hamba Allah, tak kira dia tak Islam pun. Kena. Kena bayar. Buat salah. Pintu dah mati. Punya tadi lah. Kena cari waris dia. Tak ada waris dia, buatlah kebajikan apa pun. Kan? Mudah-mudahan. Ataupun kita letak ke, kalau ada dulu fungsi Baitul Mal, boleh bagi Baitul Mal. Sebagai tuntutan hutang kita. Ya? Okey, hutang banyak ni. Okey, kita teruskan hadis ni. Kan? Tamana ni. Ya ibadi, wahai hambaku. Wahai hambaku, kamu sekalian tersesat. Itu kan? Tadi bab zalim tadi, saya kita tinggal lah. Banyak lagi ni. Wahai hambaku, kamu sekalian tersesat. Kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk kamu sekalian kepadaku. Kita semua ni dapat hidayah kerana Allah yang bagi. Jangan pandai-pandai nak beda sebab saya belajar Azhar.
Sebab tak. Allah yang bagi kat engkau. Kalau Allah nak tarik anytime, seminit, saat, kun, fayakun boleh tarik. Kan? Semua hak Allah belaka. Jadi kita yang dah dapat hidayah ni syukur sangat Allah pilih kita. Allah bagi kat kita. Tanda Allah sayang kat kita ni. Boleh sebut, bangun pagi boleh sebut nama Allah. Bangun pagi boleh sujud pada Allah. Wih, nikmat tu nikmat. Kan? Masya Allah. Ada aja orang yang malam tadi zikir banyak, bangun pagi tak boleh sebut. Boleh jadi. Na'udzubillah. Lagi, wahai hambaku, kamu sekalian lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mohonlah makanan kepada kamu sekalian padaku. Semua tu rezeki Allah bagi. Sebab tu juga nak mendidik supaya jangan dabit dada sebab aku rajin kerja lah ni dapat ni. Kau malas. Kan? Ada seorang yang Nabi marah pada seorang. Dia dua beradik, ada kebun dua-dua. Yang seorangnya dia ialah bekerja lebih kurang, tapi banyak masa dia dengan Nabi. Pergi sana dengan Nabi, pergi sini dengan Nabi, pergi ke mana duduk berdamping dengan Nabi, ada masa dia tengok kebun. Tapi si saudara dia seorang lagi rajin bekerja sungguh sampai tak dan masa dengan Nabi. Kan? Datang semayang je balik, duduk kat kebun dia, boleh kata kerja sungguh lah. Jadi dia main marah. Kebun tu satu kebun dia orang kongsi berdua. Kan? Jadi si saudara yang rajin ni komplain, ya Rasulullah, bagi tahu dia suruh rajin bekerja sikit. Kan? Malas nak bekerja. Nabi kata, kau tahu tak? Mungkin rezeki yang dapat kat kau punca sebab dia. Sebab dia rapat dengan Allah, dia dekat dengan Allah, doa dia tu Allah bagi rezeki kat kau. Jangan nak sombong. Kan? Boleh jadi isteri duduk kat rumah aje. Suami bekerja, jangan sombong sangat. Boleh jadi doa isteri kat rumah tu. Rezeki sampai sana. Jadi kadang rezeki nak sampai kita ni mungkin bukan langsung, dia melalui. Kan? Jadi mungkin dia yang bekerja dapat naik pangkat lah, gaji tambah lepas semua, mungkin doa isteri ni. Kan? Itu kata Nabi, kata Allah Ta'ala, aku yang bagi makan, aku yang bagi rezeki, kau minta je dengan aku. Wahai hamba aku, kamu sekalian itu telanjang. Begitu juga bab pakaiannya. Kan? Nikmat pakaian. Langkaui. Wahai hamba aku, kamu sekalian selalu melakukan perbuatan dosa. Malam siang dia buat dosa. Aku yang ampun, kau mintalah keampunan. Mintalah ampun. Nescaya aku berikan keampunan kepada kamu sekalian. Jadi minta ampun ni jangan tangguh-tangguh. Kalau kita berasa kesilapan, cepat-cepat. Jangan tangguh-tangguh. Yang pertama, bahaya kita tak tahu mati bila. Yang keduanya, lagi lama kita simpan dosa yang tak minta ampun, berarti lagi benci Allah tu makin menambah. Murka Allah tu makin menambah. Kan? Wahai hambaku, sesungguhnya kamu sekalian tidak akan bisa, tidak boleh berbuat sesuatu yang merugikan aku. Maksud kamu tak boleh bagi apa mudarat kat aku pun. Tak boleh bagi apa manfaat pada aku pun. Tak ada. Mudarat ke manfaat ke pada aku ni bukan kerana hamba. Maksudnya Allah dapat kebaikan tu bukan, Allah mulia bukan sebab hamba dia. Kita ni, ustaz ni, duduk depan, duduk tempat tinggi, orang mulia kan sebab orang mau dengar cakap saya. Mai kuliah orang dengar. Kan? Kalau semua boykot, keluar semua tinggal saya seorang, tak ada apa. Kita ni bergantung pada orang. Kan? Allah tak bergantung. Tak ada. Wahai hambaku, seandainya orang pertama, maksudnya wahai hambaku, kalau semua manusia daripada awal manusia Adam sampai manusia last sebelum kiamat, ataupun jin yang terawal sampai jin yang akhir sebelum kiamat, kalau semua berkumpul minta doa, minta yang paling besar-besar, yang hebat-hebat, yang besar-besar, apa dia kita nak minta yang besar-besar? Ya Allah, bagilah aku kekayaan dunia. Dunia tu aku punya. Oh, contohnya minta macam tu. Adakah Allah rugi dah minta banyak sangat? Peruntukan negara boleh jadilah. Minta rugi, habis semua nak kena bagi. Tapi Allah punya macam sekadar sebilah jarum yang celup dalam laut. Angkat berapa titik yang melekat ujung jarum, satu titik, tak. Itu je permintaan kamu semua manusia, semua jin. Ni laut yang meluas tu kekayaan aku yang tak kurang sikit pun. Kan? Dan sebaliknya pula, kalau semua berkumpul, semua bertakwa, hati semua baik, mulia, wali Allah belaka, jin pun wali, manusia semua wali Allah. Hebatnya. Tak menambah pun keagunganku.
Aku dah tetap macam tu. Kan? Dan kalau semua jadi setan belaka, manusia semua setan. Na'udzubillah lah. Ini Allah Taala sebut, kalau semua hati jahat, semua jahat semua. Kan? Setan belaka semua. Tak ada orang beriman seorang pun. Jin pun tak ada seorang satu pun yang beriman, semua setan belaka. Tak kurang sikit pun kekayaanku, keagunganku tetap agung. Kan? Itu disebut dalam Quran. Nabi Musa sebut pada kaum dia, ya qaumi, apa dia ayatnya, in kuntum, kalaulah kamu ni semuanya tak beriman. Itulah maksud ayat, nak cari tak jumpa ni. Semuanya tak ada seorang pun beriman di muka bumi. Tak ada seorang pun di muka bumi ni yang beriman pada Allah. Allah tetap maha kaya, maha terpuji. Tak kurang sikit pun. Kita ni, orang semua benci menyebabkan kita jadi lemah. Kita down habis, jatuh, kita tak boleh nak bergerak sebab semua benci kita. Tapi kalau semua sanjung, wah, kita jadi besar. Kita bergantung pada aura orang lain, sokongan dan sebagainya. Itu maksud daripada hadis tadilah. Man rajada ghayra dzalik fala yalumanna. Kalau kamu di akhirat nanti nampak tengok pahala kamu banyak, bersyukurlah pada Allah. Jangan dabit dada sebab aku pandai, sebab ni tak. Syukur pada Allah. Allah yang bagi kan. Pahala yang kita dapat banyak bukan sebab kita. Kan Allah yang bagi hidayah. Kan? Kalau Allah potong awal-awal tu saluran hidayah, tak ada pahala kita. Kita buat baik pun tak ada pahala. Kan? Tapi Allah yang bagi saluran tu, lepas tu dapat pula saluran Allah yang rajinkan kita. Allah yang bawa kita tempat yang baik. Semua sehingga kita dapat untung. Untung kita bawa masuk syurga. Semua daripada Allah. Sebab tu syurga hak Allah. Kan? Bukan hak amalan kita. Hak Allah. Allah nak bagi. Allah tak bagi, tak tahulah. Kan? Hak Allah belaka. Jadi hadis tadi menunjukkan supaya kita bersungguh-sungguh mujahadah dalam amalan. Yang pertama, jangan rosak amalan kita dengan kezaliman. Satu, menghapus habis semua. Dan jangan dengan takabur tadi ni. Rezeki aku punya. Dah, Allah yang bagi. Pakaian Allah yang bagi. Semua Allah bagi. Hidayah Allah yang bagi. Semua jangan sombong. Jangan sombong. Jangan zalim. Jangan nak jadi riak sehingga amalan kita kosong habis semua. Terbatal. Dan kalau dapat amalan yang baik, syukur ya Allah. Terima kasih ya Allah bagi amalan aku. Kalau tak ada amalan, bangun-bangun tengok dosa banyak. Jangan duk marah Allah. Fala yalumanna illa nafsah. Hina diri sendiri. Engkau yang pilih tu. Kan? Masya-Allah, tabarakallah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kesungguhan kita kena bersungguh minta. Tadi Allah suruh minta. Rezeki memang Allah bagi, tapi kau kena minta. Hidayah memang Allah bagi, tapi kau kena minta. Sungguh-sungguh minta. Sebab tu kita tak pernah tinggal ihdinas siratal mustaqim. Tinggal yang tu tak sah semayang kita. Fatihah kan? Semua semayang kita minta hidayah. Walaupun dah dapat hidayah, kita dalam hidayah dah. Tapi minta, kata ulama, itu minta supaya dikekalkan. Jangan bagi terputus tengah jalan. Usaha kan, iyalah. Usaha jugalah. Usaha dan minta. Minta tu pun salah daripada usaha lah. Jangan kita kata, engkau ni doa-doa yang malas nak usaha bekerja. Tak, doa salah satu ciri usaha. Kalau kerja saja tak ada doa, berarti dia pun tak berusaha dengan sepatutnya. Kerja, doa tak ada, tak minta pada Allah. Berarti usaha dia separuh je. Kan? Kena minta juga. Dan rajin badan sihat, bekerja dia badan boleh bekerja tu, sihat tu Allah yang bagi juga, minta. Kan? Semua ni berkaitan dengan mujahadah, kesungguhan kita untuk dapatkan benda-benda yang mulia tadi. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Okay, kita tengok bab tajuk baru, memperbanyakkan amal kebajikan di usia tua. Maksudnya lagi-lagilah usia makin tua, lagilah kena banyak amalan. Bukan muda-muda tak payah banyak. Muda pun kena banyak juga amalan. Tapi lagi-lagilah berumur ni, lagi kena tambahnya. Qala Allah Ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Surah Fatir. Bukankah kami telah memanjangkan usiamu yang cukup untuk berzikir bagi orang yang mahu berzikir. Dan telah datang kepadamu orang yang memberi peringatan. Iaitu nadhir di sini Rasulullah SAW. Dah cerita dah. Jangan buat ni, buat tu, jangan buat ni. Kan? Hadis yang pertama,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة رواه البخاري. Allah telah memberi kesempatan, Allah bagi peluang kepada seseorang di mana Allah panjangkan usianya sampai 60 tahun. Kan, sampai 60 pun tak dan, nak kata tak sempat. Tak ada alasan lah. Memang azab lah. Kan? 40 tu patut dia dah berubah dah. Daripada yang tak hidayahnya kepada hidayah. Kan? Kalaulah masih kekal, tak ubah. Tapi kadang-kadang terjebak juga sekali-sekala. Itu normal manusia. Dia akan terjebak juga kebiasaan dia. Tapi dia tetap, tanda orang ada hidayah, walaupun terjebak dengan benda yang maksiat tadi, dia sedar diri. Sedar, dia bertaubat, dia minta ampun, menangis dia kepada Allah Ta'ala. Itu orang yang ada pandai mengambil peluang umur 60 tahun tu. Ni sampai 60 tahun pun tak dan, tak sempat sembahyang, tak sempat mengaji kuliah. Ya Allah, 60 tahun umur dia. Kan? Malulah kat Allah. Allah bagi macam-macam. Yang sempat apa? Sempat cari duit. Cari duit tak salah. Allah suruh kita bekerja untuk cari nafkah. Benda wajib. Tapi jangan tinggal hak Allah. Hak engkau kau cari. Hak Allah pun jangan tinggal. Tuntutan Allah Ta'ala hidayah. Kan? Yang kedua daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Umar radhiyallahu anhu memasukkan saya dalam pasukan perang Badar yang terdiri daripada orang-orang tua. Abdullah bin Abbas waktu tu mungkin umur dia masih remaja-remaja belasan tahun, 16-17 gitu. Kan? Seakan-akan saya disejajarkan dengan mereka. Oh, ni bukan cerita tu, bukan cerita Badarnya. Tadi Umar manggil saya, okey, ni bukan cerita Badar. Kita baca dulu. Lam yadkhuli hadha ma'ana walana abna'un mithlah. Faqala Umar innahu min haythu alimtum. Fada'ani dhata yawm fa'adakhali ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum faqala ma taquluna fi qawli. Ini bukan cerita Badar. Maksudnya zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, dia masukkan Sayyidina Abdullah bin Abbas ni, ketika tu dia berumur lebih kurang 20-an, awal 20-an. Muda lah. Jadi Nabi wafat dia berumur dalam 12 tahun ke 13 tahun. Belasan tahun. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Mungkin dia dah umur 16 dah. Jadi 17, dekat-dekat 20 ataupun kurang daripada 20. Ketika dia dimasukkan dalam ahli kabinet, ahli exco mesyuarat Sayyidina Umar punya khalifah. Masuk budak muda seorang ni. Jadi exco juga, jadi menteri kabinet juga. Kan? Jadi orang tua ahli Badar ni, senior, semua macam rasa, takkan kau bawa budak masuk ni? Budak muda. Nampak macam tak kenal hakikat Abdullah bin Abbas. Bukan tak kenal sebenarnya, tapi mereka rasa tak selesa punya budak-budak masuk dalam semua sini tua-tua ni, veteran perang Badar ni. Kan, orang hebat-hebat. Jadi Sayyidina Umar rasa dia orang macam tak puas senang. Sayyidina Umar nak buat soalan, nak buat test supaya mereka nampak hebatnya kawan ni, Abdullah bin Abbas. Jadi kemudian ada seorang bertanya, kenapa pemuda ini dimasukkan dalam kelompok kita padahal kita juga mempunyai anak-anak yang sebaya? Kami pun anak sebaya macam ni, kenapa kau tak masukkan anak kami sekali ahli mesyuarat? Abdullah bin Abbas seorang je. Umar menjawab, ini adalah menurut pendapat kamu. Ini Sayyidina Umar kata, kamu nampak dia muda, kamu ukur di sudut umur. Kan? Pada pandangan kamu nampak macam biasa je orang ni. Pada satu hari Umar memanggil saya dan saya datang bersama-sama dengan para sahabat, serta saya tahu bahawa Umar manggil saya hari itu adalah untuk menunjukkan, nak test kelebihan saya kepada mereka. Kemudian Umar berkata, apakah komentar kalian terhadap firman Allah yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan, al-ayah. Surah itulah An-Nasri itu. Salah seorang di antara mereka, ni sini yang tadi jawab bagi pandangan. Kami, maksud ayat ni, kami diperintahkan untuk memuji
Memohon ampun kepada Allah bila kita mendapat pertolongan dan kemenangan. Oh, dia kata, betul lah tu kalau zahir ayat tu, bila dah menang, puji Allah, minta ampun kepada Allah. Kan? Idza jaa nasrullah, bila datang kemenangan, bantuan daripada Allah. Wal fathi, dan kejayaan pembukaan kota Mekah, bila dah dapat yang tu, saya dukhuluna fi dinillah, apanya kamu lihat manusia ramai masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam setelah tu. Fasabbih, maka tasbihlah banyak-banyak pada Allah, puji Allah. Wastaghfirhu, minta ampun kepada Allah. Zahir ayat memang macam tu, betul lah tu. Kalau ikut skema tu memang lulus 100%. Jawapannya ni. Para sahabat yang lain terdiam semuanya, maksud setuju dengan pandangan kawan tu. Yang lain yang sini-sini ni. Sayyidina Umar bertanya, akhirnya tanya pada saya, tanya pada Abdullah bin Abbas, "Hai kamu anak muda, apakah komentarmu juga seperti itu, hai Abdullah bin Abbas? Engkau setuju ke dengan tafsiran tadi?" Saya menjawab, tak. Hai, peliknya. Kan? Umar bertanya lagi, lalu bagaimana komentarmu? Saya menjawab, itu adalah tanda wafat Nabi dekat dah. Tak ada pun dalam ayat tu kan. Itu sebab tu kita ni nak tafsir tak akan jadi salah kalau semata-mata kerana ayat, makna ayat. Faham Arab saja belum boleh tafsir. Tafsir bukan sekadar nak ngaji Arab untuk faham Quran. Tak boleh. Ialah boleh faham literary yang asas atas je. Tapi kehendak sebenar tak cukup, tak boleh. Memang terjemahan ayat tadi apa yang kawan tu sebut. Tapi Abdullah bin Abbas kata, tak, ayat ni petanda ajal Nabi dah dekat. Wih, tang mana pula ajal Nabi dekat, tak sebut pun. Kan? Ini adalah saat kewafatan Rasulullah yang diberitahu oleh Allah kepada beliau, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath", bila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, itu adalah satu tanda dekatnya ajalmu wahai Muhammad. Kan misi Nabi datang untuk sebarkan Islam bagi semua terima. Mudah terima dan mudah akan sebar. Maksudnya dah misi Nabi dah hujung dah. Dah menang dah tersebar dah. Seluruh Mekah dah dapat. Kan? Orang Madinah, seluruh Madinah dah dapat. Misi Nabi dah penghujung. Jadi bila penghujung Allah nak jemput balik dah. Itu pahaman orang yang betul-betul faham. Sebab tu Quran ni perlu kepada asbabun nuzul. Perlu tahu bila turun. Dia turun, kalau idza jaa nasrullah tak cerita pun dalam ayat tu turunnya dekat dengan ajal. Tapi bila tengok cerita hadis, ayat ni turun ketika Nabi selesai kerja haji, Nabi berkumpul dan nak balik. Balik itu ada 9 bulan Nabi wafat. Kan? Jadi ayat tadi petanda dah, misi Nabi dah complete, Allah akan jemput balik. Jadi para sahabat yang senior yang ada ketika turun ayat tu, mereka faham. Tahu dah. Sampai turun ayat idza jaa nasrullah di Mekah, sahabat lain semua gembira. Kita menang, kita berjaya, Allah tolong kita. Astaghfirullahalazim, tasbih banyak-banyak. Gembira, seronok. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Abbas dan semua sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi ni menangis. Sedih. Orang heran. Turun ayat menang, berjaya, kau sedih. Kenapa? Dia semua diam, tak berani cakap. Walau tu tak mati lagi, tak berani cakap dekat dengan wafat, dengan kematian. Diamnya lah, telannya lah, simpannya. Dah wafat baru semua bercakap. Jadi kata Abdullah bin Abbas tadi, ini adalah satu tanda dekatnya ajalmu wahai Muhammad. Maka sucikanlah dengan memuji Tuhanmu, memohonlah ampun kepadanya, kerana ia adalah zat yang maha menerima taubat. Kan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kan? Kemudian Umar berkata, saya tidak mengetahui tentang kandungan ayat ini melebihi apa yang dia kata. Maksudnya jawapan Abdullah bin Abbas ni perfect. Paling tepat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nak test, nak buka, kau jangan pandang dia umur muda. Kan? Jangan pandang muda sangat ni, tak ada pengalaman, nak duduk dalam pemerintahan, buat apa? Ilmu dia. Abdullah bin Abbas ni selah lah. Nabi yang doa ketika dia lahir. Nabi doa, Allah faqihu fid din wa 'allimhu
ta'wil. Ya Allah, bagi dia faham sungguh agama dan bagi dia lah orang yang paling pandai tafsir Al-Quran. Sehingga orang sini-sini akan belajar Quran tafsir. Ada masalah? Rujuk Abdullah bin Abbas. Walaupun dia umur belasan tahun waktu tu. Orang akan rujuk dengan dia. Kalau pandangan orang lain, pandangan dia macam ni, orang akan terima pandangan dia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kerana disebut sebagai Bahrul Ummah, dia adalah lautan umat. Lautan umat, nak gambaran bahawa ilmunya meluas melaut. Okey, apa kaitan dengan tajuk? Tajuk tadi suruh beramal usia yang dah tua-tua ni. Nabi bila turun ayat idza jaa nasrullah, Nabi sering 3 benda ni dalam zikirnya. Semayang jugalah yang lain, tapi zikirnya. Rokok Nabi biasa baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tapi mula turun idza jaa nasrullah, Nabi baca dalam rokok, dalam sujud, di luar semayang sambil jalan, semayang yang dalam pergerakan Nabi yang lain, Nabi akan baca zikir ni. Iaitu 3 benda. Yang ada tasbih, yang ada istighfar, yang ada taubat. Tasbih macam mana? Ada riwayat sebut subhanakallahumma wa bihamdika, itu tasbih. Subhanakallah, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Subhanakallah wa bihamdika. Itu tambah istighfar. Astaghfiruka, aku minta ampun pada engkau ya Allah. Wa atubu ilaik, aku minta taubat pada engkau ya Allah. 3 benda ni patut banyak. Kita ni muda hari ni, banyak-banyak muda hari ni, tapi yang tak pala tak banyak pun. Kan? Saya ni dah tua ni, kan? Beringatlah kita, ambil lah 3 benda ni, jadikan zikir kita. Zikir banyak-banyak, tasbih-tasbih, istighfar banyak-banyak, taubat banyak-banyak. Walaupun tak guna zikir ayat tadi pun tak apa. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah ni tak kenal langsung subhanallah bihamdi, sedangkan Nabi kata kalau baca 100 kali subhanallah bihamdi, Allah ampun segala dosanya, walaupun buih di lautan. Sebanyak buih di lautan. Dosa dia banyak, buih di lautan. 100 kali. Sekurang-kurang, nak lebih bagus. Jadi, amalan yang dikumpulkan oleh Habib Omar dalam kitab Akhlaq Samadat tu dah ada. Kan pagi-pagi sebelum subuh, bukan amalan Habib Omar yang buat. Tak, dia pun ambil daripada hadis Nabi. Habib Omar yang kumpulkan. Kadang orang salah faham, ni apa doa amal yang Habib punya, amal Habib punya. Dia kumpulkan masuk dalam buku dia. Benda dah ada dalam hadis-hadis, dalam Quran. Iaitu subuh-subuh, kalau boleh jangan tinggal yang ni. Tasbih dan istighfar. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Sekurang-kurang 100 kali. Bila? Selepas azan subuh. Biasa kalau diamalkan di Madrasah Habib Omar Darul Mustafa ni, lepas azan subuh sebelum sembahyang sunat. Kan? Baca. Tu celah tu. Habis 100 kali tu baru bangun sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Tapi mana ada Ustaz, ini kalang kabut lagi nak masak suami nak pergi kerja semua ni. Kan? Sempat? Ajar sempat. Tak ada, katalah tak sempat. Katalah tak sempat. Boleh je kita awal sebelum azan ataupun baca dulu sebelum azan. Kadang-kadang contoh macam saya ada kuliah maghrib subuh. Lepas subuh tak ada nak buat apa dah. Sembahyang sunat masjid tahu je lah. Qomat 2 rakaat, setelah qomat. Kan? Jadi nak ambil celah tu tak dan. Maka kita baca sebelum azan. Sebelum masuk waktu. Terpulanglah kesesuaian kita. Tapi yang paling elok, selepas azan, sebelum sembahyang sunat. Kan? Kalau itu tak sebelum subuh pun tak sempat, waktu tu tak sempat, buatlah selepas subuh pun tak apa. Kan? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Sekejap je. InsyaAllah. Tu dah ada tasbih di situ, dah ada istighfar di situ. Bertaubat kita dengan benda zikir-zikir yang lain sebagainya. Okey, jadi nak menunjukkan bahawa kita dah hujung-hujung ni banyaklah zikir-zikir. Janganlah duk zikir duit. Nak cari duit mana, 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 nak makan tak mana, makan tak mana, makan tak mana, makan tak mana. Itu je zikir kita. Allahu Akbar. Mana tidak lepas subuh Macam mana? Pagi ni mana? Teh tarik mana? Roti canai tak mana? Jom. Makan. Duk makan meja berjam-jam. Sembang pirata dunia tu. Bola lah. Cerita Ukraine bom lah apa semua. Sampai mana lah.
Zikir Allah tak ada. Kan? Ni dah tua dah umur ni, uban Allah bagi warning ni, warning dah, uban. Gigi dah terabuk, kulit dah kendor. Kan? Tu warning dah. Ingatlah sikit. Kena U-turn kena beringatlah supaya banyak zikir, ingat Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kan? Ini peringatan sebenarnya bukan untuk semua, untuk saya juga ni, apa cakap untuk saya juga, insya-Allah. Kita tengok hadis seterusnya, Aisyah radhiyallahu anha, satu hadis lagi sebelum tamat. Turunnya ayat mana? Rasulullah salatan ba'da an nazalat alaihi idza ja'a nasrullah. Ni cerita tasbih tadi ni. Ni dia. Sayyidina Aisyah berkata setelah turun idza ja'a nasrullah wal fath, baginda beliau kalau salat pasti membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tu pun boleh. Subhanaka rabbana, ada tasbih, wa bihamdika Allahumma ghfirli dengan istighfar. Dalam riwayat yang lain yang sahih juga, kerana Rasulullah SAW adalah baginda Nabi memperbanyakkan bacaannya pada rokoknya, pada sujudnya, subhanakallahumma rabbana, tu. Wa bihamdika Allahumma ghfirli, yata'awwalul Quran. Ini cedokan yang diambil daripada tuntutan izaja tadi ni. Yang suruh tasbih, istighfar, taubat. Jadi kita boleh baca yang ni, boleh. Ada riwayat yang lain satu lagi. Kerana Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW memperbanyakkan bacaan qabla an yamut, sebelum baginda wafat. Maksud zikir ni dijadikan amalan banyak-banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, yang saya sebut tadi. Jadi nak ambil yang mana? Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga? Boleh belakang. Qalat Aisyah, Sayyidatina Aisyah tanya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil kalimat, zikir apa ni yang sering aku nampak engkau duk baca selalu zikir tu? Kan? Iaitu subhanakallah hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik tu. Selalu sangat duk baca ni. Qala, Nabi bersabda, ju'ilat li alamatun fi ummati, dijadikan kepada aku satu petanda bagi umat. Umat nampak tanda kat aku ni. Idza ra'aituha qultuha. Apabila aku nampak benda tu, aku teringatlah, aku akan cakap, iaitu tandanya turun idza ja'a nasrullah, tanda, ada tanda. Tanda apa? Tanda tak naklah sebut nak mati, kan? Jadi tanda, dah ada tanda. Nabi tak sebut pun nak mati, tapi faham je lah, itu bahasa lembutnya. Jadi umatku dah nampak tanda, tanda aku ni ada dekat, iaitu idza ja'a nasrullah. Oh, ada riwayat lain panjang ni. Kerana Rasulullah SAW, perenggan yang ketiga kalau kita baca yang Arab tu. Perenggan pertama, kedua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, yang keempat bawah sekali. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim juga, kerana Rasulullah SAW adalah baginda Nabi SAW memperbanyakkan sebutan subhanallah bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Samalah tu. Cuma dengan ayat, olahan ayat sikit beza. Makna sama juga. Tasbih, istighfar, minta ampun. Taubat, minta taubat. Subhanallah bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat, Aisyah tanya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araka tukthiru min qawli subhanallah bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku nampak engkau banyak sangat baca yang tu. Faqala akhbarani rabbi, baginda kata, Tuhanku dah bagi tahu pada aku, anni sa'ara alamatan, bahawa sungguhnya aku ni akan nampak petanda dalam kalangan umatku. Fa idza ra'aituha, bila aku nampak akan tanda tu, aktsartu min qawli, maksudnya Allah dah bagi warning, bagi tahu, kalau dah ada tanda-tanda, sain-sain dah hujung-hujung ni ada petanda, maka aku akan banyakkan yang ni, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kan? Kita ni nampak tanda ke tak kita? Rasalah dah ada tanda kita. Saya pun dulu kita jarang lupa ni, lupa mana kunci kereta, mana abah punya sugi, mana budak anak-anak kena marah, kan? Buku apa sama, padahal kunci duduk tani ni, mana kunci tak jumpa. Kan? Tanda, ingatlah sikit, ingat sikit. Nah, ujung-ujung tu. Faqad ra'aituha idza ja'a nasrullah, maka yang aku nampak petanda Allah bagi adalah idza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fathu Makkah. Wa ra'aitan nas, ayat tadi sampailah wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya-Allah, tabarakallah. Itu peringatan orang yang, ini tanda orang yang ingat mati. Kan Nabi kata, hati kita sentiasa kotor, bersihkanlah dengan ingat mati.
Dan baca Quran banyak-banyak. Ingat mati bukan nak suruh pegang tasbih. Nak mati, 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 nak mati. Bukan. Inilah ni. Banyakkan zikir, banyakkan ibadah, banyakkan taubat. Sedar-sedar diri kita dah hujung-hujung. Banyakkan sedekah supaya meninggalkan legasi kita, benda yang boleh menjana pahala dan sebagainya. Bagi nasihat-nasihat, wasiat-wasiat pada anak-anak, wasiat amalan dan sebagainya kan. Bukan wasiat harta, bukan. Itu maksudnya wasiat amalan. Jaga semayang jangan lupa baca Quran tau. Taubat, buat sunat taubat 2 rakaat, bangun buat duha. Peringatan dah mula banyak dah. Masya-Allah, tabarakallah. Ya. Tapi ada orang tu kita orang sama berpikir untuk manfaat. Ya. Dia boleh jadi ibadat umum, boleh jadi sia-sia. Bergantung tujuan kita, niat kita. Yalah, soalan ke orang belakang tak dengar, iaitu kalau kita dah berhenti, contoh dah pencen, juga orang offer bekerja lagi. Kalau benda tu manfaat untuk umum. Boleh jadi kalau niat kita yang baik, boleh jadi itu ibadah kita bekerja lagi. Boleh jadi kita nampak nafsu. Oh, ni peluang dapat duit banyak, boleh tambah lagi ni. Kan? Kalau semata-mata harta, sia-sia. Kan? Jadi boleh tadi bergantung pada niat kita. Bergantung pada niat kita. Banyak masa dia bekerja. Pulang. Sebab yang saya cerita tu, ada seorang sahabat yang pergi kebun kan, bawa cangkul. Orang kata ni patut fisabilillah, bawa senjata. Nabi kata kalau dia pergi dengan niat untuk dapat nafkah, belanja untuk benda yang baik, mungkin dia niat di offer lepas pencen, offer kerja tu, mungkin dia boleh dapat, dan dia nak bantu madrasah ke, nak bantu ni, ada niat yang baik, maka itu insya-Allah jadi ibadah. Tapi kalau niat, oh ni boleh dapat duit, tambah duit lagi, kaya lagi, dapat harta lagi, boleh beli itu, beli ni, untuk kemewahan diri, itu nafsu. Maka boleh jadi itu mensia-siakan umur kita. Kan? Bergantung pada niat tujuan kita. Wallahu alam. Insya-Allah. Ada lagi soalan? Ustaz dah sampai tak? Akan datang tanda, kita akan sambung tadi 2 hadis lagi untuk menamatkan tajuk kita ini. Okey, elan sikit boleh tak? Yang pertama, kita akan buat kursus haji insya-Allah bermula Januari nanti. Januari first Sabtu Januari, dan kita buat satu ahad. Cuma ujung tu ada cuti panjang seminggu. Jadi melibatkan 2 kali satu had. Nanti kita cutilah sebab ada Chinese New Year dengan Isra' Mi'raj dan sebagainya. Dan kita habiskan siri kursus haji 10 siri sampai Februari lah, sebelum masuk Ramadan, insya-Allah. Jadi yang berminat boleh terus hubunglah dengan Jasa Luar dan juga AJK untuk daftar. Dan yang keduanya, saya elan sikit untuk sama-sama siapa yang berminat nak ikut pergi ke Uzbekistan kan, pada 14 Disember ni. Perjalanan kita ialah perjalanan Islamik, ibadah kita, iaitu kita mulakan di Tashkent tu ibu negara dia, dan kita terus ambil domestic flight ke Tirmiz. Tirmiz ni ada makam Imam Tirmizi sana. Ada 2 Tirmizi, 2 imam, 2 orang Tirmizi. Tirmizi ni bukan nama orang. Tirmizi ni orang asal daripada Tirmiz. Dia orang sebut Tirmiz, tapi boleh dalam bahasa Arab Tirmiz boleh, Turmuz boleh, Tarmiz boleh. Sebab tu kadang-kadang dia baca Tarmizi, Tirmizi, Turmuzi, samalah. Jadi ada 2 imam besar di sana, termasuk Imam Tirmizi yang selalu kita kenal, Abu Isa Tirmizi, yang mengarang kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi tujuan saya nak ambil berkah seperti mana saya ikut Syekh Fahmi Zamzam pergi ziarah Imam Ghazali di Iran, maka Imam Ghazali di Iran. Jadi kami pergi, dia ambil berkat, baca awal, baca akhir, doa khatam. Saya pun nak buat macam tu. Kita bawa Syama'il, kita baca hadis Syama'il awal, 3 ni di makam dia.
Itu langkau mik yang last, itu kita doa khatam sebagai mik barakah baca kitab ni depan tuan ampunya, kan. Dan kita balik Tirmiz, balik dengan domestic flight juga sampai Tashkent dan naik pula kereta api laju menuju ke Samarkand. Lebih kurang 3 jam 4 jam kot, saya tak ingat dengan tepat. Sampai sana di Samarkand tu banyak tempat ziarah di Samarkand. Makam Imam Bukhari di situ. Kita akan ziarah juga, kita akan khatam Sahih Bukhari. Macam tu jugalah, kita baca awal, baca akhir, khatam. Di komplek makam ni tu, komplek dia besar, hotel keliling. Tahun 2019 tu tengah buat tapi tak siap. Tapi sekarang ni insya-Allah dah siap kot. Kan? Dia ada masjid dia sebelah makam. Jadi keistimewaan kita ni bila pergi, insya-Allah penjaga makam dia akan buka bagi masuk dalam kubur makam bawah ni. Itu depan makam dia lah. Kalau orang biasa dia melawat tingkat atas ni, saja dia buat dummy je lah makam atas tu. Tapi sampailah juga kan. Cuma tak masuk di bawah. Kita masuk di makam bawah dan kita akan baca doa, tahlil. Imam dia akan pimpin. Tahun lepas yang tu, tahun saya pergi tu. Imam dia akan baca Yasin, baca semua, baca doa. Imam dia baca. Lepas tu kita akan pergi ke masjid yang berdekatan tu, kita buat khatam Sahih Bukhari. Dan kemungkinan kalau imam dia izin, kita akan minta dia join sekali lah. Baca ambil berkah daripada dia, Sahih Imam Bukhari ini. Dan kitab, saya ngajar juga kitab Adab Mufrad Imam Bukhari juga, 2 kitab. Dan dua-dua tu dapat khatam di situ. Dan setelah tu kita banyak lagi makam di situ. Imam Maturidi, imam akidah kita, tauhid kita, tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah. Imam Maturidi makam di situ. Kita akan ziarah dia. Sahabat Nabi pun ada ramai imam-imam. Zaman kegemilangan Islam tu hebat di situ. Ulama ramai. Termasuk makam Sayyidina Qutham bin Abbas. Pernah dengar nama dia? Qutham bin Abbas, saudara kepada Abdullah bin Abbas. Mungkin abang kot. Yang Nabi kata wajah dia macam wajah aku. Qutham bin Abbas ni. Jadi para sahabat, wajah Nabi. Jadi para sahabat bila rindu pada Nabi dah wafat ni, dia akan pergi tengok muka Qutham bin Abbas. Qutham, hijaannya Qaf, Tha, Mim, Qutham. Qutham bin Abbas radhiyallahu anhuma ada di situ. Dan anak Sayyidina Uthman, Sa'id bin Uthman pun ada di situ. Banyak lagi lah. Dan seronoknya pergi sana, ziarah kita boleh duduk baca tahlil, baca Quran, tak siapa larang kita. Kan? Jadi kita berdoa lah mudah-mudahan di dunia ni kita dah ziarah dia orang, kita dah kenal dia orang, di akhirat dia orang kenal kita. Itu hadis Nabi SAW yang ni syafaat. Jadi selain pada tu ialah bukan kita semua 100% ziarah makam. Kan? Tempat-tempat lawatan lain banyak lagi. Banyaknya tempat sejarah Islam zaman Islam dijajah oleh komunis ni. Uzbek dijajah komunis. Waktu tu, ya, siapa sebut nama Arab je, memang kena tembak mati. Sampai ada satu kawah besar sebesar pagar masjid ni rasanya. Kawah besar, dia buat jambatan dia tu. Siapa tak nak minum arak dengan makan babi, tak nak, tembak itu. Dia suruh itu nak suruh keluar dari Islam. Dan ada satu di atas bukit tu, ada satu pokok besar. Pokok besar ni, ulama nak jaga Quran, nak mengajar Quran, dia tebuk pokok tu buat rumah, tutup. Supaya selamat daripada gangguan komunis. Jadi banyaklah sejarah-sejarah Islam zaman kegemilangan Islam. Kita akan mudah-mudahan siapa yang berminat boleh hubungilah untuk ongkosnya 79. Selama 8 hari. 7,900. Full box semua sekali. Masuk tiket kapal terbang domestik tadi semuanya. InsyaAllah daftar cepat sebelum penuh. Kan? Direct flight dari KL ke Tashkent dengan batik air kot tak salah. Malindo dulu oleh November 8 hari insya-Allah. Minta maaf Ustaz, belajar sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.